Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel JVM Cikgu Wan. Apa khabar anak murid cikgu sekalian? Diharap semua sihat sepanjang musim PDPR ini. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid untuk tajuk matematik tahun 4, iaitu tajuk menolak pecahan. Okey. Standard kandungan kita hari ini adalah 2.1, iaitu pecahan. Standard pembelajaran menolak pecahan, menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Kemudian menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Jadi hari ini kita akan belajar menolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey. Kita pergi kepada soalan yang mudah, soalan asas tolak pecahan. Okey. Bila kita nak buat tolak pecahan, yang pertama kita kena tengok yang atas pengangka, bawah penyebut. Yang 8 ni adalah penyebut. Soalan pertama ni 5/8 tolak 3/8. Penyebut kena sama. Sini 8, sini 8. Kalau penyebut dah sama, bawahnya dah sama, yang atas kita tolakkan saja. Jadi 5 tolak 3. 5 tolak 3 sama dengan 2. Jadi 2/8. Okey. Mana dapat 8 bawah ni? Sebab kita samakan juga yang bawah. Pastikan yang bawah sama-sama 8, 8, 8. Okey. Tapi 2/8 ni belum jawapan terakhir. Sebab dia masih boleh dipermudahkan dengan menggunakan sifir 2. Jadi cikgu tulis sifir 2. 2, 4, 6, 8. Jadi 2 kali 1, sini 1, sini 2 kali 4, 4. Jadi dapatlah jawapan terakhir dia 1/4. Boleh? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni pun melibatkan tolak, tapi dia ada nombor bercampur. Ini dipanggil nombor bercampur. Okey. Yang ini pecahan wajar. Sekarang kita nak tengok bawah dia. Bawah dia atau penyebut dia 3. Dah sama. Bagus. Jadi atas tolak yang atas. Pengangka tolak atas. Jadi 1 kita nak tolak dengan 2. Boleh tak 1 kita nak tolak 2? Tak boleh. 1 tak boleh tolak 2. Jadi kita kena pinjam. Bila nak pinjam, ini kita akan pinjam daripada nombor bulat yang besar 5. Kita akan pinjam 1 jadi 4. Jadi yang tulis dulu sini 4. Bila dah pinjam, ambil yang bawah, penyebut dia 3. 3 tambah 1/3. Ini dinamakan pinjam. Kita pinjam daripada yang besar, daripada 5 jadi 4. Kemudian kita gantikan dengan nombor 3. 3 ni kita ambil bawah. Kalau bawahnya pengangka penyebutnya 5, atas tu kita tambah 5. Okey, kemudian baru kita tolak 2/3. Kemudian ini kita selesaikan dulu. 4/3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Tolak 2/3. Okey, baru kita boleh tolak. Yang ini nombor bulat. Yang ini tak ada. Jadi 4 tolak sifar. Kita anggap sifar lah kalau tak ada. Jadi 4 tolak sifar sama dengan 4. Yang ini atas 4 tolak 2 sama dengan 2/3. Kenapa dapat 3? Sebab cikgu dah cakap yang bawah ni kena sama. Jangan bagi tolak pula 3 tolak 3 sifar. Jangan. Yang bawah kena sama. Jawapan 4/3 ni tak boleh dipermudahkan. Jadi ini adalah jawapan terakhir. Okey. Sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga ini melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar. Okey. Tadi cikgu cakap bila nak buat tolak atau tambah pecahan, yang pertama kita tengok penyebut sebelah bawah. Nombor sebelah bawah tu sama tak? Kita tengok yang ini 4, yang ini 8. Sama tak? Tak sama. Kalau tak sama, kita kena buat sifir. Cikgu buat sifir dulu. Ini sifir 4, sini sifir 8. Cikgu buat sifir 4. 4, 8, 12, 16. Sini 8, 16, 24,
32. Okay. Bila dah buat sifir, baru kita cari nombor yang sama. Nombor yang sama. Sini ada 4, 8, 12, 16, 8, 16, 24, 32. Jadi nombor yang sama adalah 8. 8. Okey, 8 ni 1 darab 8 sama dengan 8 ni 4 darab 2. Jadi yang sifir 4 ni kita dekat dengan 4. Jadi sini darab 2. Sebab sini darab 2 Di sini pun darabkan dengan 2. Yang ini tadi 8 darab 1. Jadi kita darabkan 1. Darab 1 darab 1. Jadi kita tulis balik 1 besar, kita tulis balik 3 darab 2 6. 4 darab 2 8. Tolak 1/8. Ini tujuan kita buat sifir, supaya kita nak samakan yang bawah. Sekarang tengok penyebutnya dah sama. Sini 8, sini 8. Jadi bila dah penyebut sama, baru kita boleh tolakkan. Jadi 1 tolak, tak ada nombor besar. Jadi kita tolak 1 tolak sifar, tulis 1. Atas tolak atas. 6 tolak 1 5. Bawah 8 tolak 8 ke? Tak. Sebelah bawah kita pastikan semua sama. Bawah pun 8. 8, 8, 8. Jadi 1, 5 per 8 ni tak boleh pemudahkan. Tak ada sifir yang ada nombor 5 dengan 8 sama. Yang ada sama. Jadi jawapan terakhir adalah 1, 5 per 8. Kita pergi soalan nombor 4. Contoh nombor 4. Okey. 4, 5 per 9. Tolak 1, 2 per 3. Ingat, yang pertama, tengok nombor bawah dia. Sama tak penyebut dia? 9 dengan 3. Tak sama. Kalau tak sama, kita kena buat sifir. Kita ambil sifir 9. Kita buat dulu. 9, 18, 27, 36. Yang ini sifir 3. 3, 6, 9, 12. Okey, sekarang nampak tak? Ada satu nombor yang sama. Apa nombor tersebut? 9. Jadi 9 ni adalah 1. Darab 1. 9 darab 1, 9. Yang ini macam mana dapat 9? 3 darab 3. 1, 2, 3. Jadi sini darab 3. Jadi yang ini kita kena tulis darab 1. Sebab bawah ada 9, kita darab 1. Yang ini kita darab 3. Darab 3. Darab 3. Jadi kita tulis balik nombor 4, 5, 1 darab 5, 5 per 9. Tolak 1. Ada satu besar ni, tulis balik. 2 tolak 2 darab 3, 6. Tolak per 9. 6 per 9. Okey. Sekarang sebelum kita tolak, kita tengok dulu. Boleh tak 5 tolakkan dengan 6? 5 nak tolak dengan 6. Tak cukup. Tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Bila nak pinjam, sini kita pinjam akan tolak 4 pinjam 1 jadi 3. Lepas tu kita akan ambil nombor bawah, kita tambahkan dekat atas. Jadi cikgu tulis balik. 3 ni besar. Kenapa ya 3? Sebab dah pinjam 1. Kemudian kita ambil nombor bawah ni. 9 tambah 5 per 9. Tolak 1, 6 per 9. Jadi kita selesaikan dulu. 3, 9 tambah 5, 14. 14 per 9. Tolak 1, 6 per 9. Okey. Bila dah samakan bawah, 9 dengan 9, baru kita boleh tolak. Nombor besar tolak nombor besar. 3 tolak 1. 3 tolak 1 apa? 2. Kemudian atas tolak atas. 14 tolak 6. 14 tolak 6. 8 per 9. Jadi 8 per 9 adalah jawapan akhir. Yang ini adalah 2 besar. Kita tulis kecil pula ni. Jadi jawapan akhir kita tulis balik lagi sekali. 28 per 9. Mana dapat 8? 14 tolak 6. Okey, boleh? Okey. Pergi soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni dah soalan melibatkan 3 nombor. Okey, kita tengok dulu. Benda pertama cikgu cakap, tengok penyebut dia. Sama ke tak? Sekarang ini ada 9.
Sini 9. Sini tak ada, biarkan sahaja. Jadi kalau penyebut sama dah boleh tolak terus. Tapi boleh ke 2 ini nak tolak dengan 8? Sebab ini tak ada nombor kan. 2 nak tolak 8 boleh? Tak boleh. Kita kena pinjam. Jadi kita pinjam. Sini pinjam jadi 5. Sini akan ambil bawah tambah 9 Jadi cikgu tulis balik. Sini 5. Kenapa jadi 5? Sebab kita dah pinjam 1. Jadi tulis 9 tambah 2 dulu per 9. Ini adalah yang ini. Kemudian kita tolak 5, tolak 8 per 9. Kita selesaikan dulu. 5 11 per 9. Tolak 5 besar, tolak 8 per 9. Okey, jadi kita selesaikan satu persatu. Ini selesaikan dulu. 5 besar tolak 5 besar. 5 tolak 5 jadi sifar. Jadi kalau sifar tak payah tulis. Kalau kamu nak nampak ini. Sifar 11 per 9. Baru kita tolak 8 per 9. Sifar ni sebenarnya tak perlu tulis. Supaya kamu nampak ni 5 tolak 5 dapat sifar. Jadi yang tinggal 11 per 9 tolak 8 per 9. 11 per tolak 8. Yang atas tolak atas sama dengan 3 bawah 9. Adakah 3 per 9 jawapan terakhir? Tak. Sebab boleh dipermudahkan dengan sifar 3. Tengok sifar 3. 3, 6, 9. Ini 1, sini 3. Jadi dapatlah jawapan 1. Ni potong jadi 1, sini 3. 1 per 3. Ini adalah jawapan terakhir. Okey, kita pergi soalan terakhir. Ini dah soalan paling susah lah. Untuk level ni paling susah yang ni lah. Okey, 6 1 per 2 tolak 1 3 per 4 tolak 5 per 8. Jadinya tengok dulu penyebut dia sama tak? Sini 2, sini 4, sini 8. Tak sama. Kalau tak sama, buat sifar. Jadi cikgu buat dulu sifar. 2, 4, 6, 8. 4, 8, 12, 16. Lepas tu 8, 16, 24, 32. Okey, jadi yang mana yang sama? Cikgu nampak nombor 8. Ini darab 4. Giliran keempat 1, 2, 3, 4. Ini giliran 2. 4 darab 2. Ini giliran 1. 4 darab 1. Jadi yang ini kita kena darab 4. Darab 4, darab 4. Ini darab 2, darab 2. Sini darab 1, darab 1. Jadi kita tulis balik supaya senang. 6, 4 per 8 tolak 1, 6 per 8 tolak 5 per 8. Okey. Jadi dekat sini kita kena selesaikan satu-satu. Boleh tak 4 tolak 6? Tak boleh. Jadi kita pinjam. Sini akan jadi 5, sini akan jadi 8 tambah. Kita ambil bawah tambah. Ini kita pinjam jadi 1. Jadi cikgu tulis balik supaya kamu nampak. 5 8 tambah 4. Cikgu terus tulis 8 tambah 4 12 per 8 tolak 1, 6 per 8 tolak 5 per 8. Jadi cikgu tulis. Okey, sekarang kita selesaikan satu-satu. 5 tolak 1 yang besar ni. 5 tolak 1 yang besar adalah 4. 12 tolak 6. 6 per 8. Baru kita tolak 5 per 8. Okey, ini pun dah sama. Jadi 4 tak ada nombor lain. Kita tulis 4 tolak sifar 4. 6 tolak 5. 6 tolak 5. 1 per 8. Pastikan bawah dia semua sama. Tengok. Semua 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 sampai ke habis 8. Jangan ubah yang bawah. Jadi dapatlah jawapan terakhir dia adalah 4, 1 per 8. Okey, boleh? Memang agak susah sikit tapi perlukan latihan. Okey. Jadi itu saja untuk video kali ini. Cikgu harap murid dapat sedikit kefahaman untuk buat latihan yang akan cikgu beri. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu.
Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.